Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni Koleksi Hadis Hukum karangan Kiai Tengku Muhammad Asbi As-Siddiq ulama Indonesia. Kita sambung lagi dalam bab ibadah ni, bab taharah dulu. Dalam bab taharah, ya bab yang keempat, hukum-hukum buang air. Hukum-hukum buang air. Masalah yang ke-35. Berzikir kalau akan masuk ke tempat buang air. Ada zikir, ada doa nak masuk tempat buang air. Hadis yang ke-52. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala' qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Rawahul Bukhari wa Muslim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW apabila hendak masuk ke dalam jamban, dalam tandasnya, membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Wahai Tuhanku, bahwasanya aku ini berlindung diri dengan engkau dari syaitan dan syaitan jantan dan syaitan betina. Hadis Bukhari dan Muslim. Terujuk Bulughul Maram nombor hadis muka surat 519. Perkara pertama, kefahaman daripada hadis ni. Hadis yang ke-52 ini menyatakan bahawa apabila seseorang hendak masuk ke dalam tandas, jamban tandas, hendaklah lebih dahulu membaca zikir sebelum melangkahkan kakinya ke dalam, maksudnya di luar tandas tu kena doa dulu sebelum masuk tandas dah. Poin kedua, perkara kedua, kata Ibn Battal pensyarah Sahih Bukhari, kata Ibn Battal, zikir ini dibaca ketika hendak membuang air, baik membuang air dalam jamban dan tandas, tempat yang tertutup, ataupun tempat di mana-mana saja, kerana syaitan-syaitan itu ada di mana-mana saja dah. Jadi kita kalau berak tandas kecing di tempat, di hotel, di pada pasir, di apa pun, kita membaca doa ni apabila kita nak buang air. Pada masa tu syaitan takut mari dah. Apabila seorang membuang air di tempat yang terbuka, bukan di tandas, hendaklah zikir ini dibaca dikala hendak mengangkat kain. Nak angkat kain tu baca dah. Membuka celana, buka seluar, buka kain kan. Jika membuang air di jamban, di tandas, zikir ini dibaca dikala akan masuk ke dalam tandas. Zahir hadis ini, poin ketiga nak. Hadis ini menegaskan bahawa Nabi SAW membaca zikir ini dengan suara yang nyaring lah. Bukan suara perlahan, suara nyaring. Terdengar oleh orang yang dekat kepadanya. Pasal hadis ni, cerita Nabi baca, dengar dah. Kerana itu saya gianya lah kita menyaringkan pembacaan doa tersebut. Menurut riwayat Sa'id bin Mansur, ditambah perkataan bismillah dulu sebelum Allahumma. Jadi molek baca bismillah tak masuk. Bismillah pun benteng daripada gangguan syaitan juga. Baca bismillah, baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masalah yang ke-36, berzikir kalau telah keluar dari tandas. Berzikir dikala setelah keluar daripada tandas. Hadis yang ke-53, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala' qala alhamdulillah alladhi azhaba 'anil adha wa 'afani. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ke-53 ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah keluar daripada tandas membaca alhamdulillah alladhi azhaba 'anil adha wa 'afani. Segala puji hanya kepunyaan Allah yang telah menghilangkan keteruan daripadaku dan yang telah menyembuhkan aku. Hadis Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Sakit perut ke apa ke? Tak sihat ke apa? Kumel-kumel. Toksik dah. Tembuhan. Rujuk Al-Muntaqa jilid 1 muka 45. Hadis ni ada perbahasan lah, tak apalah dah. Hadis yang lebih kuat dah. Hadis yang ke-54 ni lebih kuat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala ghufranaka ral khamsah. Hadis ke-54 dari Aisyah radhiyallahu anha menerangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah keluar dari tandas membaca ghufranaka, aku mohon keampunanmu wahai Tuhanku. Hadis Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibn Majah. Rujuk Bulughul Maram jilid 1 muka 21. Jadi hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Anas bin Malik dan oleh An-Nasa'i. Asyuti mengisyaratkan kesihatannya. Asyuti ni tasahul lah. Ya mudah lah. Mutasahil. Jadi dia memudah sah. Tak apalah, hadis ini menyatakan bahawa apabila seorang telah keluar dari tandas hendaklah ia menyebutkan zikir tersebut. Hadis ke-54 pula hadis yang lebih kuat lah. Disebut dalam Badrul Munir
Bahawa Ad-Darimi meriwayatkan juga hadis ini dalam sunannya, diakui sahihnya oleh Al-Hakim, Ibn Khuzaimah dan Abu Hatim. Maka inilah hadis yang paling sahih dalam urusan ini. Kalau kira hadis paling kuat, hadis ni lah berbanding hadis tadi nak. Hadis ini menyatakan bahawa Rasulullah SAW membaca zikir ini ghufranaka dikala telah keluar dari tandas. Jadi kalau kita lorak baca ghufranaka sajalah lebih utama dah. Kalau kita nak sambung kat ghufranaka, alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa 'afani, tambahlah dah. Nah, yang kedua, poin kedua. Semua ulama menyukai kita berzikir dengan salah satu zikir yang tersebut di atas. Salah satu pun tak apa. Nah, paling utama ghufranaka lebih kuat dah. Tak apa, alhamdulillahillazi saja. Tak apa dah. Doa boleh berlaku macam mana pun dah. Poin ketiga, perkara ketiga, dengan perhatikan kedua hadis tersebut, nyatalah bahawa zikir-zikir yang dibaca itu bermacam-macam bunyinya. Maka kita boleh memilih salah satunya. Yang bagus sekali kita baca yang pertama, zikir pertama, dan sekali-sekala kita baca pula zikir kedua. Yang kata, tak payah gabung ni. Ada khilaf lah, ada setengah ulama kata boleh gabung. Setengah kata tak payah gabung lah, baca ghufranaka saja. Terkadang baca alhamdulillahillazi azhabana 'adza wa 'afani saja dah. Adalah. Tak apalah, gitulah kira dah. Nabi memuji Allah SWT yang sesudah membuang air, terdapat kesan bahawa membuang air adalah satu nikmat yang sangat-sangat besar. Sebenarnya menahan air besar, berok gapo ni, mendatangkan kemelaratan, kesakitan, ketidaktentraman lah. Maka keluarnya menjadi satu nikmat yang sangat-sangat berharga. Kerananya hendaklah orang yang selalu makan makanan yang sedap untuk kesihatan dan dapat keluar dengan mudah dari perutnya ampas makanan yang tak berguna baginya, toksik-toksik dah. Memperbanyakkan puji kepada Allah yang melihara kesihatannya itu. Dan hendaklah zikir ini dibaca sudah membuat air besar, walaupun bukan di dalam tandas. Lepas sudah basuh ke apa dah, ataupun beristinja ke apa. Mungkin tidak dalam tandas pun boleh baca lepas sudah molek dah. Masalah yang ke-7, menanggalkan segala yang mengandung nama Allah dari badan dikala buang air besar. Buang air lah, kecil air besar. Kalau ada cincin ada nama Allah ke, benda-benda yang ada nama Allah, kita buang dah. Hadis yang ke-55, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala naza'a khatamahu. Rawahu Abu Daud, An-Nasa'i wa Tirmizi wa Ibn Majah. Hadis ke-55 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak masuk ke dalam tandas, menanggalkan dari tangannya cincinnya. Hadis Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmizi dan Ibn Majah. Cuba masuk jamban, masuk tandas, tanggal cincinnya dah. Hadis ni boleh rujuk Muntaqa juz 1 muka 47 ni. Hadis ke-55 ini, poin pertama. Hadis ke-55 ini kata Tirmizi, hadis ni sahih lah. Kata Nasi, hadis ini ghair mahfuz, tidak dihafaz, diketahui para ulama, tak terjaga lafaznya yang betul lah. Kata Nasi ini. Kata Abu Daud, hadis ini mungkar. Berat juga Abu Daud mungkar. Ibn Qayyim dalam Tahdzibus Sunan menguatkan perkataan ini, hadis mungkar. Kata Al-Muzir, yang benar menurut pendapatku hadis ini sahih, tetap sahih, kerana perawi-perawinya terpayah siqah. Pendapat ini dikuatkan oleh Abul Fattah Al-Qushari dalam Al-Iqtirah. Hadis ini menyatakan, tak apalah hadis ni walaupun kalau kita kata dhaif, dari segi kaedah dia kuat jugalah. Hadis ini menyatakan bahawa apabila kita hendak membawa air, baik dalam tandas, dalam jamban ataupun bukan, hendaklah kita melepaskan dari badan kita segala benda yang tertulis nama Allah. Para ulama memakruhkan, poin kedua dah, ulama memakruh kita membawa masuk mushaf ke dalam tandas, dalam jamban. Kalau bukan kerana terpaksa, demikian juga memakai cincin yang bertuliskan nama Allah ke dalam tandas, ke dalam jamban. Sebagian ulama mengharamkan kita membawa mushaf ke dalam tandas, jamban. Al-Mansur billah berpendapat bahawa kita tidaklah menanggalkan cincin dari tangan kerana menghindari hilangnya. Pendapat lah. Kata Rafi'i, tidak ada perbezaan antara cincin dengan a'uzah, jimat, yang ditulis padanya nama Allah. Sama-sama tak boleh dibawa bersama-sama di kala ma'ain. Jimat pun, walaupun tak bawa molek dah, boleh jadi hirik pun, kalau ada nama Allah SWT, tak boleh masuk juga lah. Al-Ghazali dalam Al-Ihya dan Al-Wasit, Ihya Ulumuddin dan Wasit lah, kitab fiqh dia dah, menyamakan hukum membawa benda yang tulis nama Rasul pun tak boleh juga, dan nama-nama yang dihormati dan diagungkan ke dalam tandas dengan nama Allah, serupa nama Allah, katanya. Jumhur ulama tidak menyamakannya, tak serupa nama Nabi kan, lainlah nama Allah utama. Haram menurut ketetapan jumhur membawa sesuatu yang tertulis nama Allah saja.
Kata Ahmad, jika seorang memakai cincin yang tertulis nama Allah, hendaklah melepaskan dari tangannya dan digenggamnya. Sedang itu barulah ia masuk ke dalam tandas. Juga mata wang tertulis padanya nama Allah. Itu kayak gini lah. Dah. Kalau tidak kan kita boleh poket. Dalam ni ada poket ke apa kan? Boleh poket ni. Kalau tak ada poket tu masalah. Kalau ada poket, boleh poket tu untuk kira terhormat lah dah. Kata Ikrimah, cukup dengan memutarkan cincin itu saja ke batin tapak tangan lalu digenggam-genggamnya. Ikrimah kata pada gitu kita tutup nama Allah boleh masuk tandas dah. Pendapat ini teruti oleh Ishaq. Ilmu Sayyid Al-Hasan dan Ibn Sirin membolehkan kita membawa cincin bertuliskan nama Allah ke dalam tandas. Ilmu Sayyid Al-Hasan dan Ibn Sirin. Jadi banyaklah pendapat ulama kita kiranya. Kalau tak boleh tak luar lah. Kalau duduk rumah kau takut takut hilang. Kau takut hilang kat boleh poket dulu dah. Gitu dah. Kalau tak ada poket ke apa baru genggam dah. Kita ke dah. Diakui oleh segala ulama hadis bahawa pada cincin Rasulullah SAW tertulis perkataan Muhammad Rasulullah. Menurut ketetapan tarikh, Nabi membuat cincinnya adalah di ketika beliau mengirim surat kepada raja-raja semenanjung Arab dan lain-lainnya. Jadi Nabi buat cincin tu kerana nak cop dah. Nabi mengajak kepada agama Allah, iaitu sudah perdamaian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah. Tegasnya cincin stempel dan cap kedaulatan lah. Lepas tu baru ada cap tu untuk jadikan berharga surat tu dah. Soal kerajaan besar dah. Poin ketiga dah. Yang utama mengingatkan hadis ini, walaupun hadis ini tidak dapat dijadikan alasan kerana dipersisihkan derajatnya oleh ulama', ialah melepaskan dari badan kita segala yang bertuliskan nama Allah dikala hendak masuk ke dalam jamban tandas. Istimewa kepingan kertas yang banyak tertulis nama Allah tak boleh masuk dalam tandas lah. Tetapi jika dikhawatirkan akan hilang, tentulah tidak dimakruhkan kita memakainya. Tak jadi makruh pula. Cuma kita usaha sedaya upaya lah. Dah. Cuba masuk poket dulu dah. Ataupun buat sesuatu lah. Kalau boleh tidak nampak lah. Terbuka sangat lah. Handset ke apa? Handset lagi lah. Boleh lah. Bila tutup gitu dah. Masalah ketika ke-8. Tidak boleh menyebut nama Allah dikala buang air dalam tanah. Tak boleh kita sebut nama Allah lah. Hadis ke-56. An Ibn Umar radhiyallahu anhu qala inna rajulan marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fasallama alaihi falam yarudda alaihi. Warahul jamaah ila al-Bukhari. Hadis ke-56 dari Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata bahawasanya seorang lelaki berlalu sedangkan Rasulullah lagi membawa air kecil. Masih membawa air kecil lah. Dia tengah lalu dah. Orang itu memberi salam kepada Rasul. Tetapi Rasul tidak menjawabnya. Ada jamaah selain dari Al-Bukhari. Orang beri salam kepada dia dalam tanda Nabi tak jawab. Rujuk Al-Muntaqad jilid 1 muka 49. Poin pertama dah. Hadis ke-56 ini menyatakan bahawa menyebut nama Allah sedangkan dalam melepaskan hajat tidak disukai dan tidak boleh bercakap-cakap ketika sedang dalam membuat air itu. Poin kedua dah. Kata An-Nawawi yang dimaksudkan tidak disukai di sini ialah meninggalkan yang lebih utama dah. Yang ini yang utama jangan menjawab salam dikala sedang membuat air bukanlah haram dan tidak disukai dah. Kemakruhan menjawab salam dikala sedang buat air disepakati oleh setiap ulama Syafi'iyah. Demikian pula hukum bertasbih dan berzikir jadi makruh. Dah. Tak sampai hari makruh dah. Kata Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah, kalau seorang bersin dalam jamban tandas hendaklah dimuji Allah dalam hatinya sahaja, tak payah sebut mulut, dalam hati sajalah. Menurut riwayat Ibn Munzir, Ibn Abbas, Atta, Ma'bad Al-Juhani dan Ikrimah memakruhkannya, makruh sebut nama Allah dah. An-Nakhai dan Ibn Sirin tidak memakruhkannya. Kata Ibn Munzir, saya utamakan supaya dihentikan jangan berzikir jika sedang membuat air. Namun demikian saya tidak memutuskan hukumnya berdosa bila dilakukannya. Gitu pula Ibn Munzir kata lah. Kata Syaukani, apabila seorang diberikan salam sedangkan ia lagi sedang membuat air, hendaklah ia tangguhkan jawapannya sehingga ia berwuduk atau bertayamum. Jika dia tidak takut hilang hak orang yang memberikan salam itu, kalau dia takut bolehlah ia bersegera menjawabnya. Boleh juga bisa ada jawab salah ada tanda ni. Ikut Imam Syaukani. Jika dia takut orang tu gila, tapi kita kata tak payah dah. Dah kita jawab lepas ni lah, lepas sudah. Yang ketiga dah, poin ketiga dah. Memakruhkan kita menyebut nama Allah atau berzikir dikala sedang melepaskan hajat. Ketika berok kecil tengah pacan, tak usah lah. Adalah hukum yang sesuai dengan keagungan nama Allah. Sebabnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tu nama Allah juga dah.
Keagungan nama Allah. Tapi janganlah difahamkan bahawa kita dicegah menyebutkan nama Allah dalam keadaan tidak suci. Bukan tak ada sunnah. Nabi tidak menjawab salam diberikan kepadanya dikala beliau sedang membuang air, tengah-tengah buang air dah. Adalah kerana Nabi ingin menjawabnya dalam keadaan beliau suci. Tentang hal menyebut nama Allah dalam keadaan tidak suci akan dibahas dalam bab junub nanti. Rujuk Al-Majmu' jilid kedua muka 88 hingga 89, Al-Autar jilid 1 muka 90 hingga 91, Al-Muntaqad jilid 1 muka 48. Okay, bab yang ke-39. Berbicara dengan dan membuka aurat dikala buang air. Hadis ke-57. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taghawwata ar-rajulani falyatawaza كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث فإن الله يمقت على ذلك رواه ابن السكن وابن القطان. Dari Jabir, hadis ke-7. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dua orang laki-laki buang air, maka hendaklah masing-masingnya melindungi diri dari kawannya dan janganlah berbicara. Jangan keceklah antara belah-belah buang air dah, kerana Allah benci kepada yang demikian. Itu hadirat Ibn Sakkan dan Ibn Qattan. Hadis dia boleh rujuk Bulughul Maram jilid muka surat 20. Pertama, hadis ke-7 ini diakui sahihnya oleh Ibn Qattan. Kata Ibn Al-Hajar, hadis ni ma'lul ada cacat. Menyatakan bahawa menampakkan aurat kepada orang dikala sedang membuang air dan berbicara dikala itu haram hukumnya. Sebagai ulama menetapkan bahawa memperlihatkan aurat dan berbicara dikala sedang berair makruh hukumnya. Sedangkan ulama yang lain membolehkan demikian. Itu ikagin lah. Nampak aurat tu kira haram lah. Cakap tu makruh. Kata Imam Nawawi, seluruh ulama Syafi'iyah memakruhkannya. Cakap dia, ulama Syafi'iyah memakruhkan segala rupa pembicaraan. Terkecuali yang sangat-sangat perlulah. Yang tidak dapat ditinggalkan seperti memberi ingat kepada orang buta yang hendak terjerumus ke dalam telaga. Bahkan di kala ini menjadi wajib pula dah. Takut nyawa orang bahaya. Tak boleh lah. Berok-berok gila selamatkan orang utama dah. Poin ketiga adalah lahir hadis ni, zahirnya hadis ni menunjukkan kepada haram menampakkan aurat. Tu tak apalah, dan berbicara makruh lah kita kira. Di kala sedang melepaskan hajat. Mengingatkan ilat sebabnya larangannya itu kebencian Allah. Kalau kira haram berlaku dua-dua dah. Dia benci cakap dalam benda tu makruh. Kata dah. Rujuk Al-Majmu' muka surat 88, Al-Autar jilid 1 muka 1, sebelum salam jilid 1 muka 1, Al-Muntaqad jilid 1 muka 48. Jadi jangan gini lah, kita ambil di kita tak payah dah. Tak usah nak buat kecek lah ketika ambil macam hari lah. Ketika buang air. Masalah ke-40, menyisihkan diri dari orang ramai ketika hendak melepaskan hajat di tempat yang tidak tertutup dan mendidih diri tak tepat. Nak tandah ke apa, pergi cari berok jauh lah. Hutan jauh, pada pasir duduk jauh sikit, jangan dekat dengan orang dah. Hadis ke-58 an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin fakana la ya'til buraza hatta yaghiba fala yura rawahu Ibn Majah. Hadis ke-58 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kami para sahabat keluar bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan. Maka Nabi dikala hendak membawa air pergi jauh dari tempat kami berkumpul sehingga beliau tidak terlihat oleh kami. Hadirat Ibn Najah jauh, berok jauh ni. Siapa tak nampak ni. Rujuk Muntaqad jilid 1 muka 48. Hadis ke-59 an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu qala kana ahabba mastara bihi mastatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatihi hadafun aw haishu nakhlin. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Ibn Majah. Hadis ke-59 dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu berkata, adalah yang sangat disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pendinding dirinya di kala buang air ialah tonggak-tonggak yang tinggi dah. Tumpukan tanah atau bukit ataupun batang-batang kurma. Hadirat Ahmad, Muslim dan Ibn Majah. Nusuk dah sikit dah. Rujuk Muntaqad jilid 1 muka 48. Hadis ke-60 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man atal ghaita falyastatir fa in lam yajid an yajma'a kasiban min ramlin falyastadbirhu fa inna asy-syaitana yal'abu bimaqa'id bani adam man fa'ala faqad ahsana wa man la fala haraja. Ahmad wa Abu Daud wa Ibn Majah. Hadis ke-60 dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Barang siapa membuat air hendaklah mendindingkan dirinya. Jika ia tidak memperolehi untuk itu selain dari ia menumpukkan pasir, maka hendaklah ditimbulkannya pasirnya. Nusuklah sikit dah. Dan hendaklah ia duduk di belakang timbunan itu dengan membelakanginya. Kerana makhluk syaitan selalu bermain-main di tempat anak Adam membuat air. Tetapi barang siapa berbuat demikian, maka itulah berbuat baik. Barang siapa tidak melakukan demikian, tidaklah dipandang berdosa. Hadits Ahmad, Abu Daud dan Ibn Majah. Rujuk Muntaqah jilid 1 mushaf 9. Poin pertama dia. Perkara pertama, hadis ke-58 tersebut segala perawi yang menjadi sanadnya kepercayaan thiqah lah, kecuali satu orang saja iaitu Ismail bin Ibn Abdul Malik Al-Kufi. Perawi ini diperselisihkan oleh ahli hadis. Ada yang memandangnya sahih, ada yang memandangnya lemah. At-Tirmizi menyatakan hadis yang semakna dengan ini dari Al-Mughirah dengan lafaz Nabi SAW apabila membuat air, bila pergi menjauhkan diri dari kami. Kata At-Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Hadis ini menyatakan bahawa kita disuruh menjauhi tempat orang ramai apabila kita hendak membuang air, sama ada kecing ke berak dah. Hadis ke-59 pula menyatakan bahawa disukai orang yang melepaskan hajat mendindingkan dirinya ketika membuang air. Dengan sesuatu yang dapat melindungi badannya, dapat menghalangi pandangan orang kepadanya. Hadis ke-60 pula diperselisihkan para ulama. Ada yang mendhaifkannya, ada yang mensahihkannya. Kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari, isnad hadis ini hasan. Kata pengarang Al-Badrul Munir, isnad hadis ini sahih. Al-Hakim Ibn Hibban dan Anawi juga mensahihkannya. Hadis ke-60. Apa hadis 60? Pasal? Itulah. Melupak pasal ke apa dah. Okey, hadis ini menyatakan bahawa mendinding diri ketika membuat air adalah suatu hal yang dikehendaki oleh syarak. Hadis kedua, poin kedua dah. Para ulama menyukai kita menjauhkan diri dari orang ramai apabila kita hendak buang air di tempat yang terbuka. Jadi kejauh daripada orang dah. Hadis poin ketiga, perkara ketiga ringkasnya, apabila seorang membuat air di tempat yang terbuka, wajiblah menutupi auratnya, jangan menampakkannya kepada orang di sekelilingnya. Mendindingkan diri ini suatu amalan sunat, bukanlah wajib. Menjauhkan diri dari mata orang di kala tersebut memanglah baik sekali. Kerana sebagaimana tuntut kita menyembunyikan benda yang keluar itu, begitu juga kita dituntut menyembunyikan cara mengeluarkannya. Jadi kita kena dituntut menyembunyikan benda yang keluar tahid tu, kita tak boleh nampak. Cara buat tahid pun kita tak boleh nampak lah. Jadi wajib tutup aurat, jangan nampak kepada orang sekeliling, gitu poin dia. Rujuk Al-Muntaqah jilid 1 mushaf 8 hingga 49, Muhazzab Al-Mughni Al-Majmu' Masyhur Muhazzab dah. 2 mushaf jilid 8 Majmu' Masyhur Muhazzab dah. Mughni memang ada pula dah. Tak apa, tak ada. Al-Nawawi Atta jilid 1 mushaf 92 hingga 93. Masalah ke-41. Menghadap kiblat matahari dan bulan ketika buang air. Hadis ke-61 an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tasdibiruha walakin syarriqu aw ghawribu. Rawahu Ahmad wal Bukhari Muslim. Hadis ke-61 dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu pergi buang air maka janganlah kamu menghadap ke kiblat dan jangan pula kamu membelakangi kiblat, tetapi hadapkanlah ke barat atau ke timur. Hadis Ahmad, Bukhari dan Muslim. Kerana arah kiblat dari Madinah pada waktu tu adalah selatan lah. Madinah masa tu selatan. Jadi timur barat tak kena lah. Kita nilai pula. Ke barat tu ngadak, kita kena pergi utara selatan baru tidak ngadak kiblat dah. Rujuk Muntaqah jilid 1 mushaf 9. Lepas tu hadis ke-62 dah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bi bawlin fara'aituhu qabla an yuqbada bi 'amin yastaqibiluha. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmizi wa Ibn Majah. Hadis kedua dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah kami menghadap kiblat dikala kami buang air. Maka saya telah melihat beliau menghadap ke kiblat dikala buang air setahun sebelum wafatnya. Dekat mati Nabi tu, setahun sebelum wafat Nabi pernah menghadap air kiblat. Hadis Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibn Majah. Mulai tahun Nabi lagi tapi Nabi pernah buat lah. Jadi hukum lain lah. Rujuk Al-Muntaqah jilid 1 mushaf 50.
Hadis ke-63. An Aisyah radhiyallahu anha qalat inna nasan yakrahuna an yastaqbilul qiblata bi furujihim faqala aw qad fa'aluha hawwilu maq'adi qabla al-qiblati rawahu Ahmad wa Ibn Majah. Kerana arah kiblat dari Madinah adalah manalah. Hadis ke-3 dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawasanya pernah diterangkan kepada Rasulullah SAW ada golongan yang memakruhkan orang menghadapkan kemaluannya ke arah kiblat dikala buang air. Mendengar berita itu Nabi berkata, benarkah mereka berlaku demikian? Palingkanlah tempat dudukku ke kiblat. Hadis Ahmad dan Ibn Majah. Tak apalah, kita depan syarah. Rujuk Al-Muttaqid ayat 1-50. Poin pertama, hadis ke-1 menyatakan bahawa menghadap kiblat atau membelakangi kiblatnya dikala buang air dicegah. Dan menunjukkan pula kepada tidak dicegah kita menghadap atau membelakangi matahari dan bulan. Tak ada kaitan matahari bulan ni boleh. Tak ada kaitan. Dia tak sini kiblat lah. Hadis yang ke-52 diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Bazzar, Ibnu Jarud, Ibnu Khuzamah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Ad-Daraqutni. Kata At-Tirmizi, hadis ini hasan. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi bahawa Al-Bukhari mengakui kesihahan hadis ini. Kata Ibn Sakan, hadis ini sahih. Hadis yang kedua dah. Yang kedua pasal cegah kami menghadap kiblat. Tapi Nabi pernah menghadap kiblat dekat wafatnya. Okey, hadis ini dah menyatakan bahawa Nabi SAW menghadap kiblat di kala buang air. Ialah sudah beliau mengeluarkan larangan, iaitu setahun sebelum beliau wafat. Gitulah lebih kurang dah. Mansuh ke ataupun jadi hukum tak sampai hari lah. Hadis yang ke-3. Ulama-ulama hadis berlain pendapat tentang hadis ini. Ada yang mendhaifkan hadis tersebut, ada yang mengatakan hadis ini mauquf sahih. Mauquf sahih. Ahmad Muhammad Syakir dalam ta'liq kitab Muhalla menetapkan bahawa hadis ini sahih dan darjatnya marfu', bukan mauquf, dapat jadikan hujah. Pasal apa? Hadis pasal hadis pasal ni lah. Kelak. Tu lah. Ngadap kiblat lah. Dan dia kata boleh, hadis kata boleh. Hadis ni menyatakan bahawa kita boleh menghadap kiblat dikala kita buang air dan bahawa larangan menghadap kiblat itu telah dimansuhkan. Kalau ikut hadis ni mansuh teguh lah dah. Sebagian para mujtahid berpegang dengan hadis yang pertama saja. Kerana itu mereka berpendapat bahawa menghadap kiblat dikala buang air itu haram hukumnya. Ada ulama tu kata hadis teguh dah. Pakai hadis pertama lah. Sebagai ulama yang lain berpendapat bahawa larangan terdapat dalam hadis ini, yang hadis ke-61 tidak terpakai lagi. Telah dimansuhkan oleh hadis yang nombor 62. Sebab Nabi setahun nak wafat menghadap kiblat dah. Tegasnya hadis riwayat Abu Ayyub dimansuhkan oleh hadis riwayat Jabir. Dalam masalah ini para ulama punya 8 macam pendapat. Ada 8 pendapat ulama. Pertama, kita tidak boleh menghadap kiblat di kala buang air. Baik buang air di tempat yang terbuka maupun di dalam tandas yang tertutup pun tak boleh juga. Pendirian ini dipegang oleh Abu Ayyub, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Suraqah Ibnu Malik dari golongan sahabat, Mujtahid An-Nakhai atau Ahmad dalam salah satu riwayatnya dan Al-Auza'i. Pendapat kedua, boleh menghadap kiblat baik dalam jamban tandas maupun di luar tandas boleh. Demikianlah pendapat Urwah, Rabi'ah, Guru Malik dan Daud. Pendapat ketiga, boleh menghadap kiblat di dalam tandas. Haram dilakukannya di tempat yang terbuka. Demikianlah pendapat Malik dan Syafi'i. Pendapat ini ada diriwayatkan dari ulama-ulama lain daripadanya. Jadi mazhab Malik dan Syafi'i ini asalnya itulah dari tandas tak haram. Luar tandas haram lah. Pendapat keempat, tidak boleh menghadap kiblat di kala buang air, baik dalam tandas atau di luar tandas, tetapi boleh membelakangi kiblat. Bolehlah. Ini pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayat daripadanya. Yang kelima, larangan ini hanya larangan pencegahan tanzih buat mencari yang lebih baik. Jelasnya makruh saja hukumnya. Pendapat ini dipegangi oleh Al-Qasim bin Ibrahim, Abu Hanifah dan Ahmad menurut satu riwayat daripadanya. Pendapat keenam, boleh membelakangi kiblat di dalam tandas. Demikian pendapat Abu Yusuf. Hak lain tak boleh laku dah. Pendapat ketujuh, haram menghadap dan membelakangi kiblat walaupun terhadap kiblat yang telah dimansuhkan. Lepas hukum terhadap kiblat ni. Anggap apa ni? Demikianlah pendapat Ibrahim dan Ibn Sirin. Ulama Hadawiyah tidak membezakan dua kiblat ini. Hanya mereka memakruhkan bukan mengharamkan. Jadi kiblat dunung, kiblat di
Masjidil Aqsa boleh juga. Nah. Tak boleh juga dah. Okey. Tak apalah. Yang ke-8, haram menghadap dan membelakangi kiblat tentu untuk penduduk Madinah saja dan orang yang setentan dengan Madinah tersebut. Adapun orang kiblatnya ke arah baratnya atau ke arah timurnya boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Demikian menurut pendapat Abu Awanah teman Al-Muzani. Itu 8 pendapat. Tak apalah. Poin ketiga, masing-masing golongan yang 8 ini mengemukakan hujah-hujah masing-masing dah. Setelah dalil-dalil diperhatikan dan diperiksa, nyatalah bahawa golongan tidak membolehkan berpegang kepada hadis Abu Ayyub dan yang semakna dengan hadis tersebut lah. Banyak lagi lah. Oleh kerana riwayat Abu Ayyub telah dibatalkan hukumnya oleh riwayat Jabir dan Aisyah, maka hadis tersebut hukumnya hanya sekadar kurang baik dan bukanlah haram. Tak payah nak kata haram lah. Katanya kurang baik. Tegasnya menghadap kiblat dan membelakangi kiblat dikala membuang air baik dalam tandas maupun di luar tandas tidaklah haram hukumnya. Gitulah makruh kita kata dah. Rujak Al-Muntaqad jilid 1 muka 49 hingga 10. Naul Atar jilid 1 muka 93, 94, 95, 96, rujak 102. Sebelah Salam jilid 1 muka 2 hingga 13. Al-Muhalla jilid 1 muka 105, 197 hingga 198. Al-Majmu' Syarah Mazhab jilid kedua muka 7. Sunan Ibn Majah jilid 1 muka 9. Al-Bahaqi jilid 1 muka 2 hingga 13. Kita pergi kepada masalah ke-42. Kencing di tanah yang gembur, yang lembut lah. Tak boleh mecik lah. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum falyartadda li baulih, rawahu Ahmad wa Abu Daud. Hadis kena pelepak dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu hendak kencing, maka hendaklah ia mencari tanah yang gembur dan lapang, tidak kerah dan tidak mecik. Hadis Ahmad dan Abu Daud. Rujuk Al-Muntaqad jilid 1 muka 52. Poin pertama, hadis kerana pelepak ini kata Nawawi dhaif, hadis dhaif. Kerana terdapat dalam sanadnya seorang yang tidak dikenali hal ehwalnya, majhul hal lah. Sebagai yang telah ditegaskan oleh Al-Munziri. Asbab al-wuruknya adalah pada suatu hari Abu Musa melihat Rasulullah SAW menuju ke tempat yang gembur tanahnya di samping suatu pagar tembok untuk kecil seraya menyabdakan sabdanya itu. Hadis ini menyatakan bahawa disukai kita buang air di tanah yang gembur, tanah yang dapat menyerap air kencing, jangan di tanah yang keras yang dapat memantulkan percikan kencing ke atasnya balik. Poin kedua, tidak ada perselisihan faham antara para fuqaha dalam masalah ini. Tak ada dalil hadis ni pun orang terima lah molek kencing pada bukit tanah keras. Yang ketiga, hikmah disuruh kita buang air di tanah yang gembur adalah supaya air kencing yang keluar tidak kembali terpercik kepada kita semula, pada anggota badan kita semula ataupun pada kain kita. Kerana itu, biarpun hadis ini tak dapat jadi alasan di segi kekuatannya dalam medan perdebatan, kerana dhaifnya hadis tersebut, baik juga diamalkan muqtadanya, tujuannya dah. Tapi kena cerita lah hadis tu tak kuat dah. Barulah kita kata tujuan dah, maksud je benar lah. Kerana sesuai dengan keadaan orang yang menyukai kebersihan dah. Molek. Dari segi keadanya sesuai dengan kebersihan. Rujak Al-Muntaqad jilid 52 muka surat dan Naul Atar jilid 1 muka 102 hingga 103 dah. Naul Muntaqad jilid 1 muka 52 lah. Pada sekat tu wallahu alam, subhanakallahumma hamdaka subhanakallahumma dika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.